Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsi dengan anda berkenaan dengan apa anda perlu lakukan selepas mendaftar perniagaan anda di SSM. Sebagai usahawan, kita tahu bahawa setiap perniagaan, jika kita menjalankan perniagaan, kita kena daftar dengan Suruhanjaya Syarikat-Syarikat Malaysia SSM. Itu adalah satu requirement wajib yang mesti kita lakukan bagi memastikan perniagaan itu sah di sisi undang-undang. Itu kita tahu, dan untuk mendaftar di SSM, kita boleh memilih sama ada kita nak daftar sebagai enterprise milikan tunggal ataupun enterprise perkongsian, syarikat senian berhad, syarikat berhad atau perkongsian liability terhad. Kita boleh daftarkan menggunakan apa juga entiti perniagaan yang kita pilih. Bila kita dah decide, kita daftar di SSM, kita akan diberikan dengan sijil untuk menandakan bahawa kita dah boleh memulakan perniagaan. Tapi walau bagaimanapun, dia punya proses tu tidak terhenti setakat tu. Ya, proses yang kita kata sebagai proses yang proper, dia ada beberapa perkara lagi yang anda perlu lakukan. Ada tindakan selepas itu yang anda perlu buat bagi memastikan perniagaan anda benar-benar sah di sisi undang-undang. Bagi memastikan perniagaan anda akan berjalan dengan lancar, smooth, tanpa sebarang masalah di kemudian hari. So, terdapat beberapa tindakan yang anda perlu lakukan. Itulah yang saya akan kongsikan dengan anda dalam video kali ini. Tindakan pertama yang anda perlu lakukan di sini ialah anda perlu membuka akaun bank, perniagaan dan syarikat anda. Anda boleh pilih bank mana yang anda kehendaki, bank mana yang menjadi pilihan hati anda, tetapi nasihat saya, pilihlah bank yang paling hampir dengan di mana anda menjalankan perniagaan. Kedai anda di mana, office anda di mana, cari bank yang paling hampir. Sebabnya, ini akan memudahkan anda sekiranya anda nak masukkan cash secara harian, sekiranya anda dealing dengan cash, jarak yang hampir dengan premis perniagaan anda ni boleh mengurangkan risiko daripada berlakunya perkara-perkara yang tak diingini, rompakan ke ataupun kehilangan duit dan sebagainya. Untuk membuka akaun bank ni, dia mempunyai step-step yang anda perlu lakukan, iaitu anda perlu dapatkan dokumen perniagaan, dokumen syarikat. Yang kedua, anda kena ada cop bulat, cop petak, tapi pastikan cop itu mempunyai nama perniagaan dengan nombor pendaftaran. And then anda boleh pergi ke mana-mana bank yang anda nak buka. Di sana anda ambil nombor giliran, tunggu sehingga giliran anda dipanggil. Bila dipanggil, anda serahkan semua dokumen itu tadi kepada pegawai bank. Proses ni dia takkan selesai di situ dalam masa sehari. Dia perlukan masa untuk pihak bank buat tapisan sama ada masalah atau tidak dengan nama anda, background checking lah kita kata. Bila proses background checking ni dah siap, mungkin akan ambil masa 3 hari, seminggu atau mungkin lebih daripada itu, bergantung kepada pihak bank. Dah siap, mereka akan panggil anda untuk memasukkan deposit ke dalam akaun bank anda. Deposit berjumlah 1,000 ke 2,000 bergantung kepada bank. Dah siap masuk deposit tadi, anda akan mendapat nombor akaun bank. Itu menandakan yang proses membuka akaun bank anda telah pun siap. Bank perniagaan atau bank syarikat ni sangat penting untuk anda mengasingkan duit perniagaan dengan duit personal anda. Jangan campur, sebab penting untuk anda melihat sama ada perniagaan anda ni untung atau perniagaan anda ni rugi. Dan akaun bank ni boleh menaikkan reputasi, boleh menaikkan imej perniagaan anda di mata pelanggan anda, di mata pelabur anda, ataupun dia boleh membina repo
anda dengan pihak bank di kemudian hari. So, banyak kelebihan apabila anda mempunyai akaun bank, perniagaan dan syarikat anda. Tindakan kedua yang anda perlu lakukan ialah anda perlu mendaftar lesen berkaitan dengan aktiviti perniagaan anda. Apa perniagaan yang anda jalankan? Kalau anda berniaga dengan pihak kerajaan, anda kena mohon lesen MOF. Kalau anda adalah seorang ataupun berniaga sebagai kontraktor, anda kena mohon lesen CIDB. Kalau anda berniaga kedai runcit ataupun supermarket, trading, restoran yang mana partner anda merupakan foreigner, anda perlu memohon lesen WRT dengan pihak KPDN HEP. Begitu juga kalau anda berniaga menjadi travel and tours ataupun anda berniaga sebagai anda menyediakan khidmat kereta sewa, anda perlu memohon lesen dengan Kementerian Pelancongan MOTAT. Ataupun mungkin juga anda berniaga pembekal tenaga iaitu dengan pihak TNB, pemasangan yang berkaitan dengan TNB, anda perlu memohon lesen dengan Suruhanjaya Tenaga. Persoalannya, sama ada aktiviti perniagaan anda itu memerlukan lesen khas ataupun tidak, anda lah yang sebenarnya kena tahu. Sebab bila anda nak buat perniagaan yang anda nak buat tu, pastinya anda dah buat research. Anda mungkin bekerja dahulu dengan orang yang biasa buat perniagaan yang anda nak buat tu. Contoh kata, kalau anda nak buat perniagaan kedai gunting rambut, takkanlah anda buta-buta nak terus pergi buka kedai gunting rambut. Mesti anda kena cari pengalaman. Mesti kena bekerja dahulu dengan barber mana-mana ataupun pergi belajar. Waktu belajar tu anda kena tanya. Kena tahu terus sama ada anda memerlukan lesen tertentu ataupun tidak apabila menjalankan perniagaan tersebut. Itu anda lah yang kena tahu. Pastikan anda memerlukan ataupun tidak lesen. Sekiranya anda memerlukan lesen tertentu apabila menjalankan aktiviti perniagaan yang anda jalankan, pastikan anda mempunyai lesen tersebut. Seterusnya, langkah ataupun tindakan yang ketiga, anda perlu mendaftar lesen dengan pihak berkuasa tempatan. Lesen dengan pihak berkuasa tempatan ini, dia bergantung di mana anda menjalankan perniagaan, di mana premis perniagaan anda. Sekiranya anda mempunyai kedai ataupun anda mempunyai pejabat di mana-mana lokasi, anda sebenarnya kena dapatkan lesen dengan pihak berkuasa tempatan untuk membuka kedai dan membuka pejabat. Okey, ini dipanggil lesen premis. Begitu juga kalau anda nak naikkan signboard, anda kena memohon juga dengan pihak berkuasa tempatan di mana kedai dan pejabat anda berada. Contoh kata, kalau pejabat dan kedai anda tu berada di kawasan Kuala Lumpur, anda kena mohon dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bila anda memohon tu, contoh kata bila anda memohon signboard, sebenarnya untuk memohon signboard, anda kena dapatkan dulu kelulusan daripada Dewan Bahasa Pustaka. Dia ada step dia lah sebelum anda boleh memohon kepada PBT. Sebab di dalam anda punya signboard tu, dia ada penggunaan bahasa yang perlu dilihat oleh pihak Dewan Bahasa. Sama ada anda menggunakan bahasa Melayu dengan betul ataupun tidak. Kalau dia dah tengok, okey, draft design tu anda boleh bawa kepada pihak PBT untuk diluluskan. Dia bergantung tak sama, tidak semuanya meminta kepada DBKL, dia bergantung kepada di mana anda beroperasi, di mana terletaknya kedai dan juga pejabat anda. Kalau kedai anda terletak di kawasan Kajang, anda mohon dengan Majlis Perbandaran Kajang. Kalau anda berada di sekitar Shah Alam, anda kena mohon dengan Majlis Bandaraya Shah Alam. Dan anda fahamlah apa maksud saya tu, maknanya ianya bergantung kepada di mana terletaknya kedai dan juga pejabat anda. Terusnya, anda perlu memastikan perniagaan anda berdaftar dengan pihak KWSP dan juga Perkeso. KWSP ini, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, ianya merupakan tabung persaraan pekerja. Perkeso pula ialah Pertubuhan Keselamatan Sosial. Ianya untuk sekiranya berlaku kemalangan kepada pekerja anda, Perkeso akan membayar
dalam bentuk pampasan kepada pekerja anda. Itu juga kalau berlakunya kematian kepada pekerja, tanggungan akan mendapat pencen daripada pekerja anda. Okey, ini anda kena pastikan yang anda pertama sekali mendaftarkan perniagaan anda dengan mereka. Bila anda dah ada pekerja, seorang pekerja pun anda kena tetap perlu mendaftar dengan KWSP dan juga Perkeso. Dan anda juga perlu pastikan yang anda mencarum untuk mereka setiap bulan. Mencarum ni maknanya anda kena ada sebahagian anda kena potong daripada gaji pekerja dan ada sebahagian portion anda kena bayar daripada duit syarikat anda kepada pihak KWSP dan juga pihak Perkeso. Perkeso ni dia ada dua jenis bayaran. Satu yang pembayaran biasa, caruman biasa Perkeso. Satu lagi yang dipanggil sebagai EIS. EIS ni ialah Employment Insurance System. Jadi anda perlu pastikan setiap bulan anda mencarum bukan sahaja kepada Perkeso tapi juga kepada EIS. Terusnya, anda perlu mendaftar trademark dengan MyAipo. Tapi saya kena highlight dekat sini, trademark ni sebenarnya bukanlah wajib ya. Dia hanyalah optional kepada anda yang mana anda nak secure trademark untuk perniagaan anda. Trademark ni mungkin ada perniagaan yang dia nak pastikan trademark dia ni tidak ditiru. Nama perniagaan dia tu tidak ditiru oleh sesiapa. Kalau ada yang meniru nama perniagaan dia tu, ada yang meniru nama trademark dia tu, dia nak ambil tindakan. Kalau anda jenis yang macam tu, nak secure trademark anda, so anda kena daftarkan dengan pihak MyAipo. Ramai yang salah faham, yang mengingatkan bila dia daftar perniagaan dia dengan SSM, maka nama perniagaan dia tu orang dah tak boleh tiru. Tidak Bila kita daftar dengan SSM, pendaftaran itu hanyalah semata-mata pendaftaran perniagaan. Contohlah, anda mempunyai nama perniagaan yang anda letak Nasi Kak Yung. Jadi bila anda daftar dengan SSM Nasi Kak Yung tu, anda daftar sebagai Nasi Kak Yung Resources. Tiba-tiba, katakanlah Nasi Kak Yung anda ni dah berjalan lebih kurang 3 tahun, dah terkenal, ramai orang yang suka makan Nasi Kak Yung ni, sedap sangat. Jadi bila orang suka makan, dah ramai pula, ada pula orang yang buka kedai Nasi Kak Yung di tempat lain. Okey, persoalannya, boleh tak anda ambil tindakan kepada orang yang menggunakan nama Nasi Kak Yung tadi? Jawapannya tak boleh. Sebab anda hanya mendaftar SSM saja. Anda tidak daftar nama Nasi Kak Yung itu dengan MyAipo. Kalau anda daftar dengan MyAipo Nasi Kak Yung, anda boleh mengambil tindakan dengan membuat laporan kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Mereka boleh menyerbu kedai yang mana menggunakan nama Nasi Kak Yung sama macam anda. Nampak perbezaan sini? Apabila anda ingin secure nama trademark anda, anda kena daftar dengan pihak MyAipo. Dia tidak wajib, tapi kalau anda buat, dia dapat menjamin yang trademark anda tidak akan ditiru oleh pihak lain. Terusnya, tindakan yang keenam dan yang terakhir saya nak kongsikan dalam video kali ini ialah anda perlu mendaftar perniagaan anda dengan pihak LHDN. Pendaftaran ini bagi tujuan anda mendapat nombor cukai perniagaan. Di mana semua perniagaan di Malaysia, tak kiralah enterprise, sendirian berhad, TLT, semua kena declare cukai mereka kepada pihak LHDN. Declare pembayaran cukai. Persoalannya, adakah mereka kena bayar cukai? Adakah anda kena bayar cukai ataupun tidak? Itu persoalan lain. Yang penting anda kena declare. Bila anda declare, mungkin anda perlu bayar, mungkin anda tak perlu bayar. Sekiranya anda perlu bayar, so anda kena bayarlah. Kalau tak perlu bayar, anda tak perlu bayar. Ramai yang salah faham menganggap, contohnya macam tahun 2020, kita dilanda oleh wabak pandemik COVID-19. Banyak perniagaan yang tutup, terpaksa ditutup sebab PKP. Jadi, kalau nak kata tu memang ramai ataupun banyak perniagaan yang rugi. So, ada yang assume, dia kata dah rugi, tak perlulah bayar tax.
Tak perlulah hantar apa-apa ke LHDN. Buat tak tahu, buat donor aja. Ini adalah satu salah faham yang besar. Kita tak boleh buat donor sebab pihak LHDN tak tahu kita rugi. Mereka tak tahu melainkan kita hantar declaration. Kita hantar borang declaration kepada pihak LHDN. Bila kita hantar, barulah LHDN tahu yang kita ni untung ataupun rugi. Dan waktu tu kalau kita tak bayar, setelah kita declare sebagai rugi, okeylah, tak ada masalah. Tapi, kalau kita tak hantar borang declaration, kita buat je, buat donor je, buat macam tak ada apa yang berlaku, yang itu salah sebab pihak LHDN tidak akan tahu. Yang apa yang menjadi masalah ialah selepas beberapa tahun, bila katakanlah tahun 2024, kita untung. Untung pula tu, untung memang mencanak-canak naik. Waktu tu baru kita nak declare. Tapi masalahnya kita kena declare tahun-tahun sebelum. Ini yang masalah. Bila nak declare tahun-tahun sebelum, dokumen apa semua dah tak ada, hilang, yang menjadikan masalah untuk kita nak declare pada tahun 2024. Pihak LHDN bila dia tak ada apa-apa declaration yang dibuat oleh syarikat anda, apa yang mereka akan buat? Mereka akan buat assumption. Mereka akan agak-agak sahaja. Agak-agak yang mana syarikat anda kemungkinan untung aja. Itu yang menjadi masalah. Assumption ini adalah satu masalah kepada pihak usahawan. Okey, jadi poin dia, anda perlu mendaftar perniagaan anda dengan pihak LHDN. So, itulah tadi, tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara yang anda perlu lakukan selepas anda siap mendaftarkan perniagaan anda di SSM. Saya harapkan perkongsian kita sebentar tadi, anda jelas, faham, yang paling penting membantu anda dalam menguruskan perniagaan anda. Hingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaikham Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.